Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila Tuan Guru Haji Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani wa ila kulli masyaykhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 32, masuk pada sifat Rasul. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Huraian yang pertama daripada sifat-sifat Rasul ialah siddiq, artinya benar. Jadi musannif rahimahullahu ta'ala telah sebut kepada kita kemarin, setelah daripada wajib di atas kita ni mengetahui ke sifat-sifat yang wajib, sifat-sifat yang mustahil dan harus bagi Allah Ta'ala, maka kita selaku mukallaf juga wajib kita mengetahui sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus bagi Rasul alaihimussalatu wassalam. Bukan sekadar wajib atas kita mengetahui. Kalau kata wajib mengetahui ni maksudnya kita kena belajarlah untuk tahu. Jadi hukmul wasail, hukmul maqasid. Wajib tahu, nak tahu kena belajar. Nak belajar kena hadap guru, kena ada kitab dan sebagainya. Maka semua benda tu ya jadi wajib belaka. Ya serupa dengan kita nak solat. Nak salat, syarat sah salat kena ada wuduk. Maka bila nak ada wuduk saat ni tu nak kena ada air. Nak ada air saat ni, kalau tak kali telaga kau tak payah ber air kau tak ada air. Maka pada waktu tu wajib di atas kita untuk mendapatkan air supaya sah ibadat solat kita hak sampai waktu wajib di atas kita. Hak wajib betulnya ni air ni dianya diri semaya tu. Gadi telaga tu jadi wasail dia, orang panggil aridinya. Jadi hukum dianya diambil dengan hak wajib saat ni. Kalau kata natijah kita nak pergi pada mana wajib, maka perbuatan kita nak tuju pada wajib tu wajib belaka. Sebab tu lah Syekh Ramadan Al-Buti pernah sebut ni supaya kita gunakan tasbih ni. Menggunakan tasbih ni kalau hak kita ma'ruf juga,
Dok bid'ah hak tu gak tebas lalu bid'ah. Ni ngadak teguh dah. Jadi pada waktu tu ulama kata harus tapi ada satu kaedah, tiap-tiap benda yang menolong di atas perkara yang sunat, maka benda tu sunat juga. Maka hak tasbih kita nak guna di atas nak menolong ke kita pada benda ibadat, maka jadi ibadat juga. Tengok pada natijah saat ni tu. Kegunaan dia saat ni tu. Moga memang disebut pada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh zikir saat ni tu dengan bilangan-bilangan yang tertentu. Dok 33 kali. Tu ada bilangannya tertentu. Maka kerana tu dengan kita menggunakan, kalau salafun salih dulu ya tak ada lah tasbih. Seperti manhaj kita sekarang ni biasa dia mengguna dengan batu. Ada riwayat hak sahabat setengah daripada mereka tu guna batu masuk kepada satu bekas yang lain. Ambil hak ni masuk capak tasbih berapa kali. Hingga begitulah. Datang ke dia ni kan dia mau buat ikat dengan tali. Jadi hak moden lagi dia mau buat dengan tek dan sebagainya lah. Semua cuma nak kata tiap-tiap benda hak menolong di atas perkara ibadah, maka benda tu orang panggil berupa ibadah, berupa taat. Jadi supaya saat ni lah kita nak kenalkan Rasul, nak kenalkan Nabi saat ni tu wajib ada diri kenal tu wajib aininya. Diri kita nak kena mari belajar, nak kena beli kitab, nak kena cari guru, nak hadap guru semua tu tu yang panggil aridi pula. Disebabkan nak natijahnya kenal ke Rasul, kenal ke Nabi. Kemudian tak memadai dengan kenal, wajib kena i'tiqad. I'tiqad ni ramai dah. Di kita i'tiqad ni cuma i'tiqad tu betul kau tak betul. Tu ni. Tu ya bimbangnya, sebab pegang beramal lah ni orang kita amal belaka beramal. Nak sedekah lah, nak buat baik lah, nak buat ni macam-macam. Hingga setengah juga nak sedekah. Kadang-kadang hutang dia tak bayar. Itu satu kesilapan lah. Sedekah hutang siapa tempoh dan sebagainya. Sepatut dahulu ke hutang ni. Dia pergi sedekah pula habis ke orang lain dan sebagainya. Dia meninggal ke hak wajib. Hidup buat benda sunat. Itu semua benda bila kita tak memahami ke agama. Kalau kita memahami ke agama dengan sebenar, kita tak buat benda-benda hak menyalahi kepada agama saat ni. Jadi pada masalah kenalkan Nabi saat ni tu, hak ni hak masalah. Kenalkan Nabi, kenalkan Allah, kenalkan solat, kenalkan puasa, hak tu hak kurang. Hak banyaknya kita beriman. Kita buat amal soleh. Tapi dalam keadaan tak kenal. Tak kenal itulah dia orang panggil tak ada alamat, tak ada nak tanda kata perbuatan kita tu betul tak betul, tak boleh. Sebab kita tak kenal diri perbuatan hak tu, acak kali dah kita dak huraian ni. Baik, kata musannif rahimahullah taala, huraian yang pertama daripada sifat-sifat Rasul ialah siddiq, artinya benar, sadaqa yasduqu sidqan. Baik. Ni orang panggil benar ni pada terjemahan daripada balik bahasa Arab kepada Melayu ni. Tak benar ni. Makna dia tu bukan makna hak sebenarnya lagi. Erti pada balik makna. Supaya kita kata la ilaha illallah, apa makna dia? Orang kata tiada Tuhan kecuali Allah. Tu orang panggil erti pada membalik ke terjemahan Arab kepada Melayu. Tidak ada Tuhan kecuali Allah tu. Makna bagi la ilaha illallah ni gapo? Tengok kita ni gapo? Tak ada Tuhan kecuali Allah. Maknanya ialah Allah Taala saja Tuhan. Tak. Benda tak susah tapi tak mengaji jadi nampak rumit. Allah Ta'ala saja Tuhan. Tahu mana Allah Ta'ala saja Tuhan? Tahu di nafi dan isbat. Tak boleh mari kata Allah Ta'ala saja Tuhan tu, mari di nafi dan isbat itulah kita boleh faham. Jadi balik makna daripada bahasa Arab pada Melayu tu hak lain. Makna hak dikehendaki tu hak lain pula. Jadi siddiq kalau kita terjemah pada bahasa Melayu kita benar. Wajib pada syarak, yakni pada undang-undang agama kita atas tiap-tiap mukallaf.
Nganing orang panggil wajib serupa dengan wajib semaya itulah. Tinggal semaya ke berdosa, tinggal kau tahu hak ni pun berdosa, serupa tulah jugalah. Ni. Wajib pada syarat bahkan hak ni nak boleh rasa akidah kalau tak reti tak kena molek ni. Semaya tak sah semaya, hak tu tak merosakkan akidah. Tapi berdosa nah. Nak kata hak ni barang hak kita dak mengaji ni besar sangat. Besar sangat, cuma masyarakat kita kurang kesedaran pada benda ni. Ataupun kurang pada minat. Bila kurang pada minat gak, hendak dah lah ia jemu jadi. Bila kecek bab tauhid gak, jemu habis belaka. Ni wajib pada syarat atas tiap mukallaf. Mukallaf yakni orang hok diberatkan ke atasnya oleh syarat. Ni orang diberatkan ke atasnya pada buat, pada tinggal. Tengok mukallaf lah. Tiap mukallaf ini semua tak ada terkecuali. Orang gila bukan mukallaf. Tu biar kita kenal dulu mukallaf tu lagu mana. Orang hok diberatkan hukum syarat ke atas dia tu lagu mana. Mestilah dia saat ni tu berakal. Mestilah dia tu siapa umur kita kata, yakni balik. Jadi kalau budak-budak tak semaya berdosa ke tak? Tak berdosa. Tak kenal Tuhan, tak berdosa. Moga dia tak ada hukum syarat. Tapi berdosanya sebelah ibu bapa yang tak mendidik. Tu berdosa. Tak sebab tu diambil pehel daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bisolah, suruh anakmu dengan sembahyang tu bila masuk umur 7 tahun lagi. Fadribu, pukul tu umur berapa? 10 tahun. Tak sembahyang. Ulama ambil daripada hadis ni, ulama kata sama dengan hukum syarat hak lain. Hukum syarat hak lain hak mana? Nisbah menutup aurahnya, nisbah mengajar ambil wuduknya, nisbah mengajar kau suruh puasa. Umur 7 tahun tu dia terima dididikan. Kita tahu sekolah dah budak umur 7 tahun ni tak ada rumah dah. Kalau ada rumah, hak tu sebab PKP. Ni. Tak boleh nak bergerak mana. Baik. Jadi pada waktu tu umur 7 tahun tu dia terima dah pada didikan agama, wajib ke bapa nak kena didik anak-anak dah. Leh dah nak pakai skutnya. Haram ni sebuah mokpok tu tak didik pada pemakaian dan sebagainya. Tak didik dengan puasa. Kita kata nyanyo budak ni. Tak ada nyanyo, didik. Ni didik koho-koho. Tak. Ya kadang-kadang kita tengok lagu mana ibu bapa didik anak-anak dia dengan puasa. Dia upah. Masa dia lah budak-budak kita. Tidak budak-budak kita hak dewasa ni pun kalau tak makan upah gak tak sinak kerja. Tak. Mana orang rajin nak mengaji. Tak nak buat ibadat, muka tak nampak makan ke upah tu. Jadi tidak kata ke budak-budak sajalah. Jadi setengah daripada bapa dia kata mana-mana anak hok mana puasa cukup, ndak mok bui duit raya 300 riyal ko umpama, ndak 10 riyal sehari ataupun 30 riyal ko susah-susah sia sehari, ataupun dengan mana-mana ganjaran. Jadi pada waktu tu hok tu menyebabkan dia semangat di atas nak melaksanakan ibadat. Hok mula-mula ya bahasa dia lah asuh anak-anak kita ni, pun kita tengok diri kita lah. Biar ada amal dulu. Ikhlas tak ikhlas tu suku kira. Apa maksud suku kira? Buat dulu. Sebab meninggalkan amal tu sebab takut apa? Tak ikhlas, riak. Tarkul amal katanya ulama. Seingat Abu Fudail bin Iyad sebut kata, rahimahullah ta'ala, tarkul amal li ajlin nas riyaun. Kita tak beramal tu kerana manusia. Takut riak. Hak tu dah riaknya. Tarkul amal li ajlin nas riyaun wal amal li ajlin nas syirkun. Allah. Susah bagi kita. Tinggalkan amal kerana manusia, tak beramal sebab manusia. Tak takut tak ikhlas lah bergapalah. Tinggal amal. Hak tu riak dia panggil. Dan amal kerana manusia tu dia panggil syirik, mensekutukan Allah, mengkasikan Allah pada ibadat. Syirik khafi lah. Syirik dosa tu tak buat pada kupu. Kalau dia nak kupu kau orang tu habis. Sikit-sikit syirik apa? Syirik hakiki. Syirik hakiki. Tak. Syirik betul.
Ni tawassul atas kubur, tawassul berdoa atas kubur orang soleh, syirik. Dak orang syirik kan syirik hakiki. Dak. Tu ganah orang kita. Bangun selawat syirik. Alalah. Bangun negaraku. Tak apa. Tak. Tu hak tengah ada setengah tu bangun nyanyi lagu negaraku pun bid'ah. Tegak-tegak ngaji lah bodoh mengajar. Dia bukan mengajar, dia panggil menyesak. Dok mengaji lah dok menyesak kat orang, nyanyi kat orang. Apa dah? Ni orang ni pun juruh tak cari orang nak buat jadi tok guru. Ni pakat romo ya. Tu taksir kita, cuai kita lah. Ni guru ni pun kita kena cari-cari juga. Ni ikut dia asal kecek sedak agak guru kita dah, ustaz dah naik makam. Ni bahaya juga tu. Wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya, hati mukallaf. Tak pada dengan tahu saja, kena mengaku etek. Tak. Supaya orang panggil puak-puak musyrik, puak-puak ahli kitab. Tahu tapi tak mengaku. Tak sombong mereka. Sombong. Pak kafir Quraisy tahu sangat Nabi Muhammad SAW tu tahu mana kok orang berjuhnya. Sombong, tak sih. Tak sih nak ikut. Kalau kita latih demo kat kita jadi bawah pada demo. Kita mengaku demo Rasul, demo Nabi, demo Ustaz Tuhan. Kita nak buat demo. Tengok. Ahli kitab gitu juga. Tak pantri-pantri dia, ketua-ketua dia tu. Bapa tak mengaku ke Nabi SAW. Dia kata penat periuk nasi kita. Bapa periuk nasi lagi mana? Dia cari makan. Tak masuk katanya, kalau katalah kita ni tak menbenarkan Muhammad, orang pakat mari hadap kau kita lagi. Tapi bila kita kata Muhammad ni sebenar Rasul Nabi apa semua, maka mereka berpaling daripada kita pergi ke Muhammad dah. Tu puak-puak adik kita. Sebab tu Tuhan murka. Mana perangai mereka mengambil setengah, menolak setengah. Apa benda hok sung di hati mereka, mereka ambil dalam kandungan kita. Apa hok benda hok tak sung dengan mereka, hok merugi ke dunia mereka, mereka tinggal. Sehingga mereka mengubah ke kitab-kitab yang terdahulu. Tu Nabi Muhammad SAW ada dah di kitab-kitab terdahulu, mereka ubah. Hok kata putih ke merah, mereka ubah buat jadi putih ke kuningan, jadi hitam dan sebagainya. Hok rambutnya comel, mereka mayanya dan sebagainya tu, ada yang tukar dengan keriting dan sebagainya. Tu ia panggil sifat dia supaya orang tak cek mana hok Muhammad ni. Allah, dah kita pun bimbang juga tu. Serta mengaku di dalam hatinya dengan tentu sungguh bahawa Rasul Allah itu siddiq. Kita kena beri kena beri lagu mana, kena tahu lah. Tu utamanya lagu mana kata siddiq tu. Siddiq lagu mana? Artinya benar dengan maknanya tidak bohong. Tidak bohong tu istihalatul mustahil dia. Bohong tu mustahil lawan bagi siddiq, yakni benar. Kazib. Tidak bohong ni istihalatul mustahil. Jadi istihalatul mustahil ni bagi hak wajib kita kena iktikadnya. Jadi seperti mana hak kita sebut dah dulu, sifat-sifat Allah Ta'ala. Sifat-sifat Allah Ta'ala ni bila kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita kecek mudah ada 50 aqaidil iman, 50 simpulan iman. Di la ilaha illallah ada 41 aqaid. Mana? 20 wajib, 20 mustahil, 1 harus. Di Muhammad Rasulullah ada berapa akidah, ada berapa simpulan iman? Ada 9. 4 wajib, 4 mustahil, 1 harus. Kemudiannya cara kira gitu tu cara kira bermudah. Bukan kira betul tu. Berapa? 20 wajib, 20 mustahil, 1 harus. Bolehkah kita pergi dalam masa yang sama Tuhan tu ada sifat wajib, ada sifat mustahil? Tak boleh. Tuhan tu kuasa hak wajib, mustahil Tuhan lemah. Lepas tu kita pergi kata Tuhan ni 20 wajib, 20 mustahil, termasuklah hak lemah hati. Jadi di situ dengan erti kata bukannya iktikad hak mustahil.
Patut ikut gapo? Istihalatul mustahil. Anak huruf sini. Hak kita pegangnya istihalatul mustahil. Istihalatul mustahil ni maksud katanya kita menafikan bagi hak tak layak di Allah, menafikan bagi hak tak layak di Rasul. Jadi hak 20 wajib, 20 mustahil, yakni 20 istihalatul mustahil di dia. Yang mana erti dianya sama jugalah dengan hak sifat wajib sana itu. Tidak bohong. Biar faham, biar jelas molek tu bagi akidah ni weh. Orang kita ni bagi akidah ni gak wak sambil lewa, wak tak tahu. Bagi nak masuk syurga dengan benda ni, lepas tu kita wak tak tahu ya. Nak masuk syurga wak tak tahu gitu. Tak. Oh, kalau kau dunia tu gak weh. Masya-Allah, teliti halusi. Tak. Halusi. Tak. Gitu mo. Kalau hak bagi akhirat tak payahlah weh, hak mudah-mudahlah. Tu. Sifat orang hak tak berjuru. Tidak bohong mereka itu puak Rasul alaihi wasallam. Tidak bohong tu pada perkataan. Yakni pada semua perkataan mereka lah. Bukan pada setengah-setengah perkataan saja dak. Ataupun pada masalah nak menyatakan hukum patut hak lain tu boleh menipu dak. Semua tak kira lah pada nak menyatakan hukum kau, pada nak bergurau kau, pada nak kecek muamalah biasa ni kau. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Puak Rasul, puak Nabi alaihi wasallam ni dia tak kecek dengan hawa nafsu. Tapi hak wahyu daripada Allah Ta'ala. Apa kata tak kecek nafsu? Kalau kecek nafsu gak kosi. Lepas tu kalau puak Nabi ni di kosi, lagu mana? Jadi kecek kosi. Habis kita. Tak rosak di kita. Moga Allah Ta'ala suruh ikut di Nabi. Nabi kecek kosi deh, kita kata waliyazubillah. Tak kecek dengan wahyun. Kecek dengan nafsu. Jadi rosak. Sebab itulah puak Nabi, puak Rasul alaihi wasallam mustahil mereka ni kecek kat si. Tidak bohong mereka itu pada perkataan, yakni pada bergurau pun sama. Tak ada ke? Seorang perempuan hak tua ni mari jumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata dia ni minta Nabi berdoa biar boleh masuk syurga. Nabi SAW bergurau makcik, tak ada orang tua dalam syurga. Tengok. Kita kalau segera faham kak, makcik lemak syurga lah. Hak segera faham. Hak Nabi nak berayak bukan begitu. Dengan makna apa? Dengan maknanya orang tua pun kadang masuk syurga, bergetuh balik. Terik habis kulit sana. Tak kira lah orang tua perempuan ke, orang tua lelaki ke, bila kata taat masuk syurga, begitulah keadaan umur dalam umur remaja pemuda ni lah. Syabab ni dah umur 30 40 dah umur 50 tu umur orang tua. Nak ayat katanya tak ada bohong. Kita kalau kecek backup bergurau, kita panggil backup. Apa backup? Tak betul lah backup. Dan perbuatan mereka itu puak Rasul alaihi wasallam. Tak ada bohong juga, semuanya benar perbuatan mereka. Tingkah laku yang benar. Sebab itulah tingkah laku puak Rasul alaihi wasallam dijadi sebagai istidlal dalil, tempat pengambilan dalil, istinbat hukum. Tempat pengambilan hukumnya di antaranya perbuatan Rasul alaihi wasallam. Sebab tu Imam Malik hadis ni, ada hadis tu kadang-kadang kalau nak dibanding dengan A'malul Ahli Madinah, Imam Malik kuat ambil A'malul Ahli Madinah lagi pada istinbatkan hukum, badan nak letakkan hukum. Sebab apa? Sebab hak datang hadis ni kadang-kadang mungkin hak orang panggil hak kedia dah, ada hak dihazah ke dah, ada hukumnya baru dan sebagainya. Tapi kalau A'mal Ahmadinah ni, perbuatan orang Madinah ni kira hak tu hak pure tu. Pure kadang-kadang ni hak benar-benar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau hadis ni dia ada proses-proses dia, ada umum khusus dan sebagainya.
ada hukumnya telah dinasahkan dan sebagainya. Kalau amal ahli Madinah ni tak ada, hak tu dah benar. Nak ayat kata ni atas mazhab Imam Malik lah. Di antara kalau kita gak Al-Quran, hadis, ijma' qiyas, Imam Malik ada a'malul ahli Madinah. Dia padu pada perbuatan ahli Madinah. Ahli Madinah hak dulu. Lah ni capo gau habis dengan mereka tak mereka tu hak tu. Nak tak buat amal lah. Tidak bohong mereka itu pada perkataan daripada perbuatan mereka itu, dan dikehendaki dengan benar itu. Ada gapo kita kata benar sidik di Nabi ni. Dengan benar itu ialah apa-apa yang mereka itu berkata daripada suruh dia tegur dan mencerita perkara-perkara yang ghaib, dan apa-apa yang mereka perbuat semuanya membetuli dengan diri-diri perkara. Itu masuk kata benar. Apa benar? Ni hak makna dia nya. Dikehendaki dengan benar itu kullu qaulin, tiap-tiap perkataan mereka daripada suruh amrun nahyun mereka, dan khabar cerita mereka dan mencerita. Kalau suruh kita kata gak semaya puasa, teguh gak zakat zina, mencuri, minum araknya, dan menceritakan perkara-perkara yang gaib. Perkara gaib contoh kita kata orang mati ni hidup semula, bertakut habis tubuh badan, hipung pada masa ni, dihipung manusia dalam keadaan waktu tu gak nafsi pakat nak jaga diri sendiri. Lepas tu tak ada orang yang boleh beri syafaat kecuali Nabi SAW saja hak dapat beri syafaat. Yang dikatakan syafaatil uzma, syafaatil kubra tu. Barulah nabi-nabi, orang soleh, syuhada, orang-orang mati syahid dan semua ni barulah dapat beri syafaat. Ahli hafal Quran, hafaz, menghafalkan Quran, hafiz, bukan habis. Habis saja tak ada. Habis saja dia pula kena soal di hari akhirat kelaknya. Dalam kitab sebut di antara dosa besar ke. Lupa dalam Idahul Ba' ada sebut di antara dosa juganya iaitu orang yang menghafalkan Quran dan dilupakan Al-Quran. Hak ni nak beroyak ni. Nak beroyak kata ulama-ulama dulu ni pada masalah orang hafal Quran ni, dia tak suruh, tak bersungguh atas pelajar-pelajar dengan dok hafal Quran daripada juzuk pertama hingga juzuk akhir dah. Kenapa ada kelayakan hafal? Tak bersungguh apa? Sebab dia hafal Quran ni bukan sekadar hafal habis, orang lain dok buat dah. Besar dia nak tangguh tu, siapa suk dia mati kena jaga ke Quran. Kalau katanya tinggal ke Quran, berdosa lebih teruk daripada orang tak hafal ayat mula lagi. Tu ulama dulu. Kita learning enggak pakai atas nak tapis belaka lah weh ni. Lepas tu anak pun masuk kok bidang lain, ikutlah kok bidang mana-mana pun ni. Tinggal ke Quran hak dihafal tu tengok. Hak teruk lagi nya kita nak ambil nama ya. Nama hafizul Quran, orang hafal Quran. Hak teruk lagi. Ni sekadar nak guna nama. Laku ke? Tak. Orang hafiz ni apa tak lakunya? Letak ustaz hafiz pula. Ni. Lakulah. Al-Azhari pula, Al-Pondoki mana pula, dok pondok mana. Bagi laku belaka tu zaman ni tu. Mungkin zaman ni nak cari orang kepercayaan tu susah. Agak kita guna nama copy paste. Tu bahaya. Ni. Gitanya bukan hafiz sangat pun, bukan Azhari sangat pun, bukan pondok sangat pun. Ambil nama, bukan ustaz sangat pun, ambil nama. Ni, biar orang jadi percaya kau kita ni. Yang umpamanya. Dan menceritakan perkara-perkara yang gaib, kita percaya habis. Ni, barang gaib ni gak ada ke satu mana Allah Taala nakul ke kata apa ni?
Nabi Ibrahim AS tanya ke Allah Ta'ala, ya Allah, lagu mana lah mu hidup ke semula ni manusia ni. Maka Allah Ta'ala suruh Nabi Allah saat ni tu untuk ambil 3 ekor burung ni. Dia cicir-cicir habis 3 ekor burung saat ni pecah habis tu. Dia tak bocor bukit ni, bocor bukit ni. Bila diseru hidup semula burung saat ni. Ni bukan baris sihir ni. Nak menunjuk pada kebesaran Allah Ta'ala. Ni Allah Ta'ala perbuat apa hak dia kehendak. Bukan perbuat apa yang kita kehendak. Bapa Tuhan buat apa hak dia kehendak, bapa Tuhan tak buat apa hak kita kehendak. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Tu sebabnya. Sebab terkadang barang hak kita benci, tak suka ni, kadang baik di kita yang tak tahunya. Tahu kadang hujung tu baru sedar semula. Ni. Lepas tu wa asa antuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang hak kita nak ni. Siapa tak hidup sihat, segar, ada anak isteri, ada harta benda kekayaan, siapa tak berjaya, ada nama. Tu orang panggil keinginan kita belaka tu. Tapi Tuhan tak uya apa? Sebab Tuhan firman kata terkadang bagi hak mu suka ni, terkadang benda tak molek dimu. Ada kita tahu ke tak? Tak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Bermula Allah Ta'ala saja hak tahu. Mu tak tahu, mu tak kerti. Nyak sudah. Nak. Nyak sudah. Baik saja tu. Dan apa-apa yang mereka itu perbuat, hak puak Nabi, puak Rasul alaihi wasallam buat, semuanya membetuli dengan diri perkara orang panggil amru waqi', diri pekerjaan benda sebenar. Yalah ni hak tu hak jadi bahayanya pemberita ni. Kadang-kadangnya dia ada kecek benda hak tak seperti mana hak berlaku. Ni. Bukan kata berita saja, orang hidup suhu duduk tulis dalam status Facebook dan sebagainya, ni bahaya juga. Dia mendatangkan fitnah bagi orang lain pula. Tak benar berlaku lagu ni, kita cerita lagu ni. Orang pun pakat percaya, moga kita berita, moga kita orang suhu dan umpamanya. Ni umpama benda bahaya sangat ni, nak kena jaga. Nak kena jaga berlaku tu. Apa? Ia tak jadi benar ni, jadi kazib pula, dusta. Jadi fitnah pada orang lain pula dan sebagainya. Ni, orang cabut selipar ya. Dapat siapa beritahu ke kita cabut kaki ke malangit. Tu orang panggil tidak begitu. Ni, Nabi yang mai dak cerita amru waqi' lagu mana hak tu yang mai dak khabar kau dia, gitulah, tak ada menambah sikit, tak ada kurang sikit. Kita ni menambah kurang dan sebagainya. Maka jadi maksud kata sidik ni gapo kalau tanya apa maksud sidik? Mutabaqatul khabar lil waqi'. Gitu sidik ni maksud katanya berbetulan khabar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan waqi', yakni dengan diri diri pekerjaan sana ni. Diri pekerjaan sana mutabaqatun khabar lil waqi'. Maka wajib kita mengaku sungguh akan mereka itu pak Rasul pada dakwaan mereka itu jadi Nabi. Kita kena wajib mengaku mereka dakwa kata jadi Nabi, dia jadi Rasul. Ya Rasul ni lebih khusus, Nabi ni lebih umum. Tiap-tiap Nabi belum tentu Rasul, tiap-tiap Rasul itu tentu Nabi. Ni dan tiap-tiap perkara yang menyampai mereka itu Rasul kepada kita daripada Allah Ta'ala, tidak dusta mereka itu sama sekali. Nak orang panggil nak kuat, nak takkidkan lagi. Kata tak dusta tu bukan kata tak dusta setengah-setengah, sama sekali tak ada dusta, sikit rabuk. Bahasa kita ni tak ada sikit rabuk. Walaupun dengan jalan seloro sekalipun, walaupun dalam keadaan senda gurauan, tak ada menipu. Dia bergurau hak benar sebenar. Satu ketika Nabi SAW pernah bergurau dengan sahabat ni. Ada seorang sahabat ni, dia ni orang kampung, orang pendalaman, gitulah kita kata Badawi. Tapi kecintaan dia terhadap Nabi SAW tak pernah kurang.
Tiap kali kita kata musim buah ke, dia nak pergi ke Madinah, nak pergi jual ke buah saat ni di bandar, dia akan ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan hadiah ke buah daripada kampung, gitu keadaan dia ni orang yang saya cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kampung tak adalah semak mana biasa. Ni. Maka satu ketika bila dia pergi ke pasar ni, hidup jual tiba-tiba nak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berseloro dengan puak sahabat ni. Nabi ni bukan tegah lompat je. Orang yang tegah lompat je tu orang tak ikut sunnah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan gitu. Ada waktu Nabi tegah. Ada waktu Nabi berseloro, bermuamalah, duk buat bicara dengan puak sahabat ada juga. Ni kita kadang-kadang Allah ni nak nampak senyum tu susah. Nampak je keruk muka bakingnya. Kata guru kami ni, di antara alamat orang ni tak ada cahaya, tak ada nur juga, muka keruk ni. Ada kata nak boleh senyum. Pak sahabat riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tak adalah orang hok banyak senyum. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia ada riwayat seorang sahabat kata dia ni lewat dah. Orang panggil berimeh jumpa dengan Nabi SAW di akhir-akhir hayat Nabi SAW dah. Tapi dia kata tiap kali aku bertemu dengan Nabi SAW, maka aku melihat ke muka Nabi SAW dengan senyum. Nampak ni. Kita senyum bila habis PKP. Bukan ni bunyi nak habis dah. Monyok pulak, keruk pulak, lapis belah nung pulak lah. Nak senyum sikitnya, nak lebar sikitnya. Ni. Tu kita. Nabi SAW dah begitu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam peluk sahabat ni, peluk belakang, gurau lah. Jadi sahabat ni pun jadi tak sedaplah apa nak mai peluk ni, siapa dia. Apa asal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam peluk dia, dia pun biarkan. Sukalah sahabat bila Nabi sallallahu alaihi wasallam peluk. Ni. Nabi bergurau, siapa yang nak beli ni? Siapa nak beli ni orang ni? Nabi bergurau begitu. Jadi katanya sahabat ni, ya Rasulullah, ni tak payah jual lah, kalau jual pun tak laku. Moga dia orang tak semak ni. Kalau jual murah. Kalau laku kan. Nabi SAW pun sebut kata ni, mafhunya lah ni, walaupun harga di manusia ni tak mahal, tapi harga di makhluk langit ni mahal. Apa maksudnya? Sahabat ni di kalangan makhluk langit, yakni para malaikat apa semua, hok molek-molek ni, dia ni orang hok bersuhu. Ni mungkin malaikat tak tahu kan? Dia tahu. Dak catatkan amalan kita dan sebagainya. Dia bawa amalan kita ni tiap-tiap langit hingga menuju pada Allah Taala, bawa amalan ni berlarut. Disebut pada kitab berlarut. Apa berlarut? Mengiringi habis. Mari naik setika. Malaikat tengok comelnya amalan dia ni, buat naik tingkat kedua, berlarut ni. Malaikat naik kedua, pertama, pakak berlarut naik tingkat tiga hingga bertemu Allah Taala. Nak katanya amalan ni. Kalau huduh tu dia kata capak balik. Terkejut pak malaikat suruh capak balik. Ni sebab tu dia kata aku tahu bagian dalam media bukan aku. Tak apa dunia. Baik. Enggak kita ni beramal pun dak dah. Ni hamba lah beramal pun dak dah. Tak ada nak naik langit lagi. Ni tak sampai langit pertama pun lagi. Allah. Walaupun dengan jalan seloroh sekalipun, dia dalil atas benar mereka itu pak Rasul alaihi wassalatu wasallam. Mana dalilnya? Bukti kata mereka ni benar, tidak dusta, dan tidak dusta mereka itu lazim di atas benar. Ialah ini dalil. Kita fikir, bila kata kita fikir hukum akli lah. Kita fikir dia tilik dengan akal. Jika mereka itu pak Rasul alaihi wassalatu wasallam tidak benar, dia dusta mereka itu. Kalau mereka ni orang panggil tak benar, bahkan dusta nah pula, lazim pada kata tidak benar agak dusta lah. Kalau mereka dusta lagu mana? Nescaya dusta pula khabar Allah Taala, apa khabar firman Allah Taala pun dusta pula. Bukan kata pak nabi ni menipu, ya kait siapa ke Tuhan pula jadi menipu. Lagu mana begitu? Kerana ia Allah Ta'ala
membenarkan mereka itu para rasul dengan memberi mukjizat-mukjizat akan mereka itu rasul yang menepati Tuhan berkata, yakni menepati dengan firman Allah Ta'ala, sadaqa abdi fima yuballighu anni, telah benar hambaku ni pada barang hak mereka datang kepadaku, yakni dengan mengaku saya rasul. Jadi nak ayat katanya, bila pok Nabi ni mengaku seorang Nabi, seorang Rasul, maka mereka saat ni tu ada mukjizat. Apa mukjizat? Mukjizat benda yang pelik-pelik yang berlaku kepada seorang Rasul yang mengaku seorang Rasul. Benda hok mencari keadaan. Jadi mukjizat ni tak berlaku dari lain, di Rasul saja berlaku. Seperti belah ke bulan, belah ke laut, hidup ke orang mati. Semua benda tu mukjizat. Maka bila berlaku mukjizat pada Rasul tu, seolah-olah Allah Ta'ala orang panggil kalam maknawi, pada makna, bukan pada lafzi, tak ada dalam ayat Quran, pada maknanya. Kalam pada maknanya Allah Ta'ala firman, sadaqa abdi fima yuballighu anni, telah benar hambaku pada barang hak mereka bawa datang daripada aku ini mengaku saya Rasul. Bila seolah-olah Tuhan firman tu bila berlakunya mukjizat sana ni. Anak mudah lagi gini lah. Umpamanya kita ni tak belajar mandu, tapi kita pergi beli lesen. Tak lesen saya tak tahulah dengan JPJ kau dengan siapa kau saya tak tahu. Cuma nak ayat kata kita beli lesen, orang pun hok ada kuasa pada nak beli lesen, dia jual ke kita, takdir kata ni. Jual kau gitu. Padahal kita dah lesen. Baik, sekarang ni kalau kita jumpa JPJ, kau jumpa polis, kau jumpa siapa-siapa lah ni, kita pun tunjuk lesen kita saat ni. Sekarang ni kita hak menipu kau? Tak, bukan kita saja hak menipu. Orang hak beri lesen kau kita sedekah kita tak pandai mandu ni, dia juga hak menipu. Ni. Supaya kalau mudah agak CJ, ijazah, degree, diploma kau gapo ikutlah. Ni. Kata kita ni dah belajar, ada kelayakan, duk mengaji, mumtaz dan sebagainya. Pihak universiti bagi. Sedekah kita ni bodoh dulu, tak reti bergapo. Lepas tu boleh juga. Kita bayar. Ada umpama. Pun ada yang mau kata ada bayar, nak jadi datuk lah sebagainya. Tu wallah alam lah. Cuma nak kata kita bayar. Baik sekarang ni siapa dia hak menipu? Kata kita duk mengaji, bukan kita orang duk hak menipu juga ialah orang hak beri ijazah ke kita, sedangkan kita tak pandai. Tu susah. Ijazah ni pergi ijazah gak daripada kampung hingga ke bandar pergi ijazah belaka dulu ni. Secara mana ilmu dengan ijazah tu Allah a'lam. Tu Allah a'lam. Dia kadang-kadang setengah orang malu nak mengaku duk mengaji pondok, malu nak mengaji situ sini. Bapa? Dia kata tak pada dengan ilmu hamba. Sebut pula duduk 10 tahun 20 tahun. Sebutin kitab pun nak baca, malu nak mengaku. Dia ada perasaan sana ni. Setengah orang hak tak ada perasaan, tak ada malu ni kan. Dia pandai kecek walaupun tak nak baca kitab, pandai kecek. Ayo mengaku je dakwah. Amo duk pondok ni, amo mengaji sini, amo mengaji sini. Tu tak ada pandai pun. Tu orang panggil dia jual nama. Dia jual nama Tok Guru tu, kata mau ngaji Tok Guru ni pada hari sekali tu ya. Tak pergi dah. Umpamanya. Ni. Nescaya dusta pula khabar-khabar Allah Ta'ala kerana ia Allah membenarkan mereka itu dengan memberikan mukjizat-mukjizat akan mereka itu rasul yang menepati Tuhan berkata telah benar hambaku. Dan dusta mukjizat yang menepati firman itu mustahil. Dan dusta mukjizat yang menepati firman itu, firman Allah Ta'ala kata telah benar hambaku, itu mustahil. Tuhan hidup benar dengan hidup beri mukjizat sedangkan mereka ni bukan rasul, itu mustahil. Bagai tak dapat terima di akal, tak berlaku gitu. Tak. Seperti kisah apa Musailamatul Kadzab tu. Dia nak buat mukjizat supaya Nabi SAW tak mampu. Tak. Dia ludah dalam air jadi masing. Bukan kata jadi kohon molek. Ni.
Tu benar-benar begitu orang panggil tak, orang panggil mukjizat sani tu, hak itulah mengkuatkan kata mereka tu sebagai rasul. Lepas tu di kita tahu kata mereka tu rasul mana? Khabar lah, khabar mai duk cerita. Ni, daripada seorang khabar mutawatir mustahil kata nak jadi bohong tu. Sepakat daripada tabaqah siapa kita mai duk kata, wak nabi pun rasul ni ada mukjizat yang begini. Ni, bukan sekadar khabar ahad hak tidak hak yang diragui dak. Ni. Baik, perhimpunan orang hak kata mustahil nak jadi bohong dah apa mereka cakap. Daripada situlah kita tahu. Sebab benda tu tak berlaku di hadapan kita. Kalau sekarang kan kita kata ada lagi mukjizatnya, itulah Quran lah di antaranya. Yang mukjizat ni bagi hak mengalahkan orang nak tiru. Orang nak buat tak boleh seumpama. Bahkan Quran ni lebih lagi. Bukan kata tak boleh nak tiru, orang tak boleh nak ubah. Tu masya-Allah. Kerana dilihat sebenar berlaku mukjizat mereka itu pada orang yang bersamaan dengan mereka itu. Siapa dia? Puak sahabat. Puak-puak hak bersama Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya. Kalau begitu, tetaplah di hati kita akan benar mereka itu puak Rasul alaihi wasallam dan tidak dusta mereka itu. Cukup situ ni. Jelaslah di kita dengan mukjizat itulah menjadi dalil bukti kata mereka ni benar. Dia gini, sebab itulah puak-puak orang ahli kitab ko bila Nabi SAW mengaku seorang rasul, dia tanya, mana mukjizatmu? Sebab nabi-nabi tu dahulu hok mari ada mukjizat belaka. Nampak ni. Jadi kalau nabi, seorang nabi tak latih jadi seorang rasul, nabi ni dia untuk diri dia sendiri ya. Kalau rasul ni kena menyampai pada orang lain. Kalau Nabi sendiri pun, kata setengah ulama, wajib juga di atas mereka saat itu menyapa sekadar untuk memberitahu mereka tu seorang Nabi Allah Ta'ala, supaya makhluk ni tak buat khianat ke dia. Macam ni. Ada pun nak menyapa, tu kerja Rasul. Nak penyapanya. Agak bagi Nabi, bagi Rasul ni, bagi tak boleh usaha. Hak ni bagi pilihan. Sebab tu tak kena haram nak pula hukum dia kita berdoa nak jadi nabi, nak jadi rasul. Ni tiba-tiba datang mari pula hak ajaran ni agama Melayu. Agama Melayu sudah kicau. Tapi ada yang hak lebih cerdik ni weh. Dia turut percaya dan sebagainya. Inilah kita bimbang ni. Kalau kita tak mengaji, nak berlakulah di atas kita ni semua. Pandai bijak setara mana di kita, kalau tak mengaji nak jadi rosak tu hampir sangat-sangat. Seperti mana pernah kita sebut kata alim ulamanya, iman dia pun ni nak kata dekat tak dekatnya ni seumpama putih mata dengan hitam pada mata kita ni sangat dekat. Kalau kita buat sambil dewa, tak ambil peduli, tak ambil nak cara tentang agama ni, bahkan tak imej kapung kita nak kenal hok mana so tak imej kapung. Nak kenal tika nu ngati. Tu teruk orang kita ni nak ngati baru cari tu imej ataupun nak uruskan jenazah. Kau boleh ajar orang lain dulu, tak cari juga tu imej, nak ngati. Nak ngati. Tak pernah ketika kita pergi ada satu masjid tu, kita mari baca kitab. Tak bukan mengajar, baca kitab. Jadi ada seorang kapal ni mari tu imam, dia gamuk kita tu imam. Kita mari jemputan je. Kata tu imam pahani minta ngatik untuk ayah hamba. Kata awak salah orang tu imam nu. Nak nu tu imam. Saya ni bukan tu imam sini. Dia bukan tu imam pun. Mana? Ayah tu. Teruk tak teruk tu masyarakat tu. Hak jenis gitu kan. Molek tak payah pergi weh. Bukan buat apa dak tak pergi ngatik gapo lah. Bukan buat apa nak mengajar masyarakat gapo lain. Dak masyarakat kita lain supaya jangan buat pekerjaan gitu. Tak mari masjid dan sebagainya. Dak kat musim PKP kat memang tak pergi mana dak. Dak betul dengan malah kita dah dia panggil. Dak orang tak pergi masjid. Bos dia molek apa? Ni. Habis dulu. Ni. Ya sepatut masjid ni bagi boleh buka, bukan bagi tak boleh buka. Ni bagi boleh buka, boleh nak ejah kita panggil.
Ada satu cerita tu, orang tua ni anak dia ajak pergi derak. Tengok ni, boleh ambil manfaat. Kita boleh ambil benda berguna di sini. Anak dia ajak mari kita pergi jalan. Mek dia kata ke anak dia, "Hei awek, aku ni tua dah. Bila-bila masa aku ni tu cabut ke nyawa." Ya sedar tu. Kalau mu pergi ajak aku jalan anak kok ni. Tak okeylah aku nak mati tengah jalan. Tak okeylah aku nak mati di jerang. Tak okey aku nak mati di patah. Tengok. Dia mari duk mikir. Jadi dia kata aku tak nak pergi mana, nak pergi masjid ya. Tu tengok. Dia nampak gitu tu. Ni kadang-kadang kita ni tak sedar PKP lah, SOP lah dan sebagainya. Pergi masjid tak boleh hayo. Tak pergi pasar, pergi kedai boleh pula. Tu nyakit macam-macam lah orang kita zaman-zaman akhir ni weh. Hak muda betul dengan malas dah. Betul dengan malas dah. Yang masuk dia panggil. PKP enggak tak ada lah. Yang masuk molek dia panggil. Jumaat tak payah pergi. Alhamdulillah. Bukan kata masya-Allah. Alhamdulillah. Tak payah pergi. Tak betul molek. Tu tahulah. Allah Taala sajalah serah Allah Taala. Huraian yang kedua daripada sifat Rasul itu amanah, artinya kepercayaan. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbana zidna ilma, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliya'ikas salihin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam walhamdulillah bi'alamin. InsyaAllah taqabbalallah minna minkum. InsyaAllah kelas petang esok kita tangguhkan. Cuma kelas pagi dengan tengah hari tu InsyaAllah ada untuk esok. Kemudiannya kita ada buat daurah minggu hadapan untuk kelas malam muafiq masbuk. Hok mana nak masuk daftar tu diaduk-adukkan Allah a'lam.